Hai, Assalamualaikum semua. Kembali kita dekat Bycam Studio. Jadi, seperti yang kita semua tahu, musim bola sepak Malaysia untuk 2022 dah pun tamat. So, aku tahu sekarang ni ramai yang tengah fokus dengan World Cup dan pada penghujung bulan ni Piala AFF pula akan berlangsung. Tapi itu bukan topik yang aku nak sembang lah pada kali ini. Sebab untuk video kali ni aku nak bersembang mengenai transfer rumours yang sedang hangat berlaku dalam liga kita ni. So untuk pengetahuan semua, proses pendaftaran pemain sudah pun dibuka pada 2 Disember yang lepas. Jadi mana-mana kelab sudah pun boleh mendaftarkan pemain-pemain mereka. Malah ada kelab yang sedang sign pemain-pemain baru untuk musim depan. Jadi jom kita tengok cerita mengenai perpindahan pemain pada kali ini. Ada yang masih kekal rumours dan ada yang sudah disahkan. So kita mulakan dengan pasukan Sabah. Sabah antara pasukan yang sedang rancak mempersiapkan pasukan mereka untuk musim depan. So apa yang menarik, mereka berjaya untuk membawa masuk 2 pemain yang berprofil tinggi lah, iaitu Darren Lock dan juga Irfan Zakaria. So Darren Lock berjaya untuk menjadikan 12 gol dalam 24 penampilan bersama dengan PJ City pada musim ini. Manakala Irfan antara tonggak penting yang membantu KL City mara ke perlawanan akhir Piala AFC. Selain itu, Sabah juga berjaya untuk mengekalkan khidmat Stuart Wilkin secara tetap dengan kontrak selama 2 tahun. So kat sini nampaklah kesungguhan Sabah untuk mempersiapkan skuad mereka untuk musim depan. Lagi-lagi nak main dekat Asia nanti kan, kena dapatkan satu pasukan yang cukup solid. So next, pasukan TFC. Satu lagi pasukan yang akan beraksi di Asia musim depan. So untuk TFC buat masa ni cuma seorang sajalah pemain import yang disahkan kekal, iaitu Habib Harun. Yang lain ada yang sudah meninggalkan TFC dan ada lagi yang masih belum decide nak stay ke nak belah. Malah mereka juga kehilangan coach Nafuzi Zain. Tapi ini bukan satu masalah lah buat TFC apabila mereka sudah pun melantik Tomislav Steinbruckner sebagai jurulatih baru untuk musim 2023. So untuk rekod, coach Tommy pernahlah melatih tim pada musim 2015 dan pada awal musim ni beliau telah dilantik sebagai ketua pengarah teknikal klub. Jadi tiada masalah lah untuk beliau mempersiapkan pasukan sebab beliau pun sudah kenal barisan-barisan pemain dalam TFC. So untuk pemain, mereka sudah pun sah mendapatkan khidmat pemain import yang menjadi buruan banyak kelab, iaitu Sonny Nordeh. Kehadiran Sonny ini kita boleh lihat sebagai direct replacement lah kepada Faizal Halim yang tidak lagi bersama dengan TFC. Walaupun Sonny dikhabarkan cuba dipancing oleh 7 kelab mat, akan tetapi beliau memilih untuk bersama dengan TFC. Sah-sahlah nak main dekat Asia kan. Selain itu, ada juga kabar angin yang mengatakan TFC juga berminat untuk mendapatkan teammate Sonny Nordeh dekat Melaka United, iaitu Ife Dayo. Setakat ini masih lagi kekal kabar angin lah. Belum lagi ada mana-mana pengesahan. So next, kita beralih kepada pasukan Selangor. So Selangor juga nampak gaya mereka serius lah untuk menjadi pencabar utama pada musim depan. Dikhabarkan berlaku rombakan besar jugalah, aku boleh cakap, dalam skuad Selangor pada kali ini. Kabar angin mengatakan bahawa mereka akan melepaskan 4 pemain import, termasuklah beberapa pemain tempatan seperti Halim Sa'ari, Ashmawi Yakin, Ardinesh dan juga Syahril Fikri. So sejauh mana pengesahannya, itu kita kena tunggu dan lihat dululah. Untuk pemain yang masuk, Selangor dikhabarkan sudah sah mendapatkan 3 pemain berstatus kebangsaan, iaitu Faizal Halim, Kuzaimi PE dan juga Ruven Trent. 3 pemain ini akan memantapkan lagi skuad Selangor untuk musim depan. Lagi-lagi kan, dengan kehadiran pemain lincah seperti Faizal Halim akan mempadukan lagi bahagian serangan dan Kuzaimi PE akan mengembalkan lagi barisan pertahanan Selangor. Next, kita pergi ke pasukan Pahang. So nampak gaya kuat jugalah rumours perpindahan pemain ke Pahang kali ni. Selalu senyap je, tapi kali ni nampak ada bunyi-bunyi tu. Mungkin Pahang nak comeback balik musim depan kan, selepas beberapa musim mereka cukup hambar. Kali ni khabar angin mengatakan bahawa mereka sudah berjaya mendapatkan khidmat Kepa Sherman, penjaring terbanyak Piala Malaysia. Malah mereka juga dalam usaha untuk mendapatkan 3 pemain JDT, iaitu Izham Tamizi, Azrif Nasrul Haq dan juga Fadli Sas. Dan dengar cerita juga mereka berminat untuk mendapatkan Syazwan Andik. Kalau betul lah, lain macam Pahang musim depan kan, sekali datang 4 pemain JDT mereka sapu. Kalau sebelum-sebelum ni Melaka United yang selalu jadi tempat JDT post barang, musim depan Pahang pula yang ambil alih. Selain itu, Azam Aziz yang menjadi buruan Selangor akan kekal bersama Pahang untuk musim depan. Jadi apa-apa pun, kita tunggu pengesahan dari Sri Pahang dulu. Setakat ni mereka belum update apa-apa lagi, jadi ini masih lagi kekal sebagai rumours.
Yang terakhir, pasukan JDT. So JDT juga melakukan sedikit perubahan dekat skuad mereka, bermula dengan pelantikan Esteban Solari sebagai jurulatih baru JDT, manakala Hector Bidoglio diangkat sebagai pengarah teknikal pasukan. So agak mengejutkan sebab siapa sangka JDT akan menukarkan coach mereka, sebab coach Hector pun baru lagi jadi coach JDT. Tapi apa boleh buat, itu perancangan TMJ untuk memantapkan lagi kuat untuk musim depan. Selain itu, JDT juga dikabarkan berjaya membawa masuk penjaga gol iaitu Shihan Nazmi. Jadi Shihan akan bersainglah dengan Farizal Malias untuk merebut posisi utama penjaga gol JDT pada musim depan. Malah mereka juga dengar cerita berminat nak sign balik bekas import mereka iaitu Diogo yang kini sedang bergelar free agent. So kalau betul Diogo ini mungkin akan bertindak sebagai backup striker kepada Bergson. Dan yang paling tak disangka, Safawi yang sebelum ni dikaitkan dengan TFC dan juga Selangor akan berhijrah ke Liga Thailand untuk menyertai pasukan Ratchaburi secara pinjaman selepas tamat Piala AFF. Malah Musa CDB juga turut serta dipinjamkan dan akan menemani Pawi di sana. So inilah cerita yang paling aku tak expect lah. Tapi bagus jugalah untuk Pawi kan berhijrah bagi dapatkan balik performance dia yang macam dulu. So harapnya dekat Ratchaburi nanti dia dapat fight tempat dalam first 11 dan bukannya pergi duduk dekat bench balik. Jadi itulah dia cerita perpindahan pemain dan rumours pada kali ini. So akan datang insyaAllah aku akan update lagi apa-apa cerita hangat mengenai perpindahan pemain dalam Liga. So banyak lagi sebenarnya, cuma aku tak sempat nak cover lah untuk semua tu. So itu saja Semu untuk video kali ini. So aku harap Semu boleh like, subscribe, share dan komen. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.